إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh yakin dan ikhlas dalam melaksanakan segala titah perintahnya dan seterusnya meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang saleh dan bertakwa di sisi Allah yang dijamin akan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sebelum memulakan bicara, khatib ingin memberi nasihat, yaitu berbual-bual, bermain dengan telefon bimbit ataupun tidur dengan sengajanya boleh merosakkan pahala Jumaat kita. Marilah kita sama-sama memberi tumpuan mendengar khutbah pada hari ini. Sidang Jumaat yang dimuliakan Allah. Hari ini 8 Zulhijjah 1443 Hijrah. Bermakna sehari saja lagi kita akan menyambut Aidil Adha yang bakal menjelang. Tentunya memberi sejuta makna kepada seluruh umat Islam. Allah kembalikan semula kemerdekaan dan kebebasan kita menyambut Aidil Adha serta melaksanakan ibadah-ibadah korban dengan lebih selesa. Tiada lagi kekengan dan sekatan yang ketat untuk kita laksanakan ibadah-ibadah yang kita susun atur di sepanjang bulan Zulhijjah ini. Antara bukti kesyukuran kita ialah kita sentiasa istiqamah dengan amalan-amalan kebaikan dan ketaatan yang selama ini kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan mengetahui apa jua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Umat Islam digalakkan supaya sentiasa berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bagi perkara-perkara kebaikan dan menghindari keburukan serta musibah. Doa ialah kata-kata munajat seorang hamba ke hadrat Allah Subhanahu wa taala bagi memohon sesuatu kebaikan dan menghindari sesuatu keburukan. Allah dengan sifat pemurahnya menyuruh kita berdoa kepada Dia tanpa rasa jemu. Seseorang yang berdoa adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Berdasarkan hadis ini, mengapakah doa itu merupakan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan yang selainnya? Ini adalah kerana di dalam doa terdapat bentuk tawaduk seorang hamba kepada Allah dalam memperakui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah sangat menyukai hamba-Nya merendah diri kepadanya dan menunjukkan bahawa Allah satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang maha pengatur segalanya,
yang maha pencipta dan tiada sekutu baginya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap hamba-Nya untuk terus berdoa kepadanya dan jangan sesekali berputus asa dan berhenti untuk berdoa, kerana Allah sentiasa dekat untuk mengkabulkan doa hamba-Nya sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Yang bermaksud, jika hamba-hambaku bertanya, yakni berdoa kepadamu tentangku, maka jawablah, aku dekat. Aku akan makbulkan permohonan orang yang berdoa jika ia memohon kepadaku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastaghbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Yang bermaksud, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ayat ini menjelaskan bahawa mereka yang tidak mahu tunduk kepada Allah, malah tidak mau berdoa kepadanya, adalah tergolong dalam golongan yang sombong. Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menyebut dalam kitabnya Tuhfah Az-Zakirin, Surah Ghafir ayat 60 menjelaskan bahawa doa itu adalah ibadah. Dan meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu kesombongan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Apabila kita berdoa, maka sebenarnya kita sedang melakukan ibadah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Yang maksudnya, doa adalah inti ibadah. Alangkah pemurahnya Allah. Meminta sesuatu kepadanya pun sudah dikira sebagai ibadah. Malah dalam setiap ibadah khusus, doa adalah elemen terpenting dalam ibadah tersebut. Contohnya, dalam solat ada doa. Dalam mengerjakan haji juga ada doa. Kalau kita perhatikan, semua ibadah ada doa di dalamnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, para nabi menjadikan doa sebagai senjata utama. Para nabi menjadikan doa sebagai senjata utama sepanjang usaha dakwah mereka dalam menghadapi ujian berat serta rintangan yang amat dahsyat. Ketahuilah, Nabi Musa alaihissalam telah diancam bunuh oleh Fir'aun dan tenteranya. Di tengah kegelisahan menghadapi ancaman tersebut, Nabi Musa dan kaumnya berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dirakamkan di dalam surah Yunus ayat 85 dan 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan liqaumi zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Yang bermaksud, lalu mereka berkata, kepada Allah jualah kami berserah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum yang zalim, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari kaum yang kafir. Diriwayatkan bahawa Nabi Musa alaihissalam juga pernah ditunda doanya. Bani Israel mengadu kepada Nabi Musa dikala simpanan air mereka semakin menipis akibat kemarau panjang sehingga banyak ternakan dan tanaman mati. Dan hanya tinggal manusia yang masih mampu bertahan untuk hidup. Maka mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar segera diturunkan hujan. Lalu Nabi Musa mengumpulkan 70,000 orang kaumnya untuk berdoa bersama-samanya. Nabi Musa alaihissalam berkomunikasi dengan Allah melalui doa, dan Allah langsung memberikan jawapan kepada Nabi Musa
bahawa Allah menunda doanya tersebut. Hal ini disebabkan terdapat salah seorang dari kalangan Bani Israel yang mempunyai dosa besar, yaitu dosanya melakukan maksiat selama 40 tahun berturut-turut tanpa berhenti. Lalu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan berita tersebut kepada kaumnya. Jika Allah tidak memakbulkan doa mereka, ini adalah disebabkan dosa daripada orang tersebut. Sehinggalah Nabi Musa alaihissalam meminta orang yang berbuat dosa itu keluar dari perkumpulan tersebut supaya Allah segera menurunkan hujan. Tanpa ada sesiapa yang melihat pendosa itu muncul, maka dia kemudiannya menyesal dan bertaubat sehingga berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa besar itu lagi. Tidak lama kemudian hujan turun dengan lebatnya dan membasahi tanah yang kering. Nabi Musa alaihissalam berserta kaumnya merasa hairan dengan hujan terlebat tersebut. Tetapi mereka tidak melihat seorang pun yang keluar dan muncul dari perkumpulan tersebut. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah dan Allah menjelaskan bahawa orang tersebut sudah pun bertaubat dari dosa-dosanya. Maka Allah menutupi dosa-dosanya sehingga tidak seorang pun termasuk Nabi Musa yang mengetahui siapakah gerangan lelaki yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha tersebut. Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar menyeru, marilah kita meneruskan amalan-amalan ketaatan dan melaksanakan ibadah korban tahun ini dengan penuh kesyukuran dan keikhlasan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping memperbanyakkan doa, kerana doa itu menunjukkan pergantungan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa yaziduhum minal fadli wal kafirina lahum azabun syadid. Yang bermaksud dia memperkenankan doa permohonan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, dan dia menambahi mereka dari limpah kurniaannya selain dari yang mereka pohonkan. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir disediakan bagi mereka azab seksa yang seberat-beratnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما في من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأهل وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عظمانك واسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم ومنبع والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة وجحالة إلى النور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وصحبه الذين هم قدواتنا لهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة.
أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم والنفس بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون اتقوا الله من سماع اللغو وفضل الأخبار وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة السلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء والراشدين وسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقية الصحابات والقربات والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الآمن الكريم سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان Badlisha وولي أهدي duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlisha ibni Sultan Salihuddin wa jami'il usrati malikiyah Allahumma waffihhum li sadadi waslih bihumul ibada wa bilad والعال تكوى لهم غير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وسلوا من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قم الصلاة